Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, kita akan mulakan dengan bagaimana hendak menjawab soalan bahagi dengan menggunakan bentuk lazim dan juga kaedah pagar. Okey, nanti cikgu akan upload video kita malam ni, PDPR kita malam ni untuk awak tengok kalau cikgu upload letak dalam YouTube, awak boleh tengok. Cikgu bagi link nanti. Okey, kita mulakan. Cikgu nak present sekarang. Jangan nanggal belakang, cikgu. Kena. Abang kami mau. Berdosa. Ah. Sekejap cikgu tengah buka presentation. Okey, kalau suara cikgu tak jelas, sewaktu cikgu mengajar nanti, boleh buka mic awak dan bagi tahu harap-harap hari ini cikgu dapat mengatasi masalah suara tak jelas tu. Sekejapnya tengah buka nak present tu. Okey. Kena cikgu sempat share. Sekejap cikgu cuba lagi sekali share. Okey. Dah, awak nampak slide cikgu? Nampak si? Nampak kah? Si nampak. Si nampak. Oh. Si nampak. Nampak. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Ni tengah nak ya. Okey, nampak kan? Cik. Nampak. Nampak kan? Okey, very good. Okey, kita mula. Okey. Jadi sekarang apa yang cikgu ada dekat sini adalah cikgu ada satu soalan. Okey, bahagi 3,467 bahagi dengan 4. Jadi cara untuk menulis bahagi itu dalam bentuk lazim awak dah tahu kan? Nombor yang di hadapan tu awak letakkan di bawah. Okey, di bawah. Bawah sini, ini adalah bahagian bawah. Okey, nombor yang di bahagian nombor yang di belakang tu letakkan di luar. Yang macam analogi siapa yang kat depan yang lari dulu yang masuk rumah lah macam ya. Siapa yang lambat di belakang yang lambat, so nya tinggal dekat luar. Okey? Boleh? Okey. So sekarang bahagi dalam bentuk lazim, oleh kerana kita bahagi dengan 4, maka kita akan gunakan sifar 4. Okay, awak tahu dah kan tulang ikan macam mana nak buat? Yang ini kita dah belajar tahun lepas. Dalam video pun cikgu dah tunjuk tulang ikan tu. Siapa yang dah hafal sifar, tak perlu pun nak buat tulang ikan tu. Okey, siapa yang dah hafal sifar, si perlu. Ataupun, okey, siapa yang dah hafal sifar tu, kalau dia buat tulang ikan ni sekejap saja. Sifar darab 4, sifar. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Sebab itulah cikgu banyak kali bagi tahu awak untuk menghafal sifar. Okey. Seterusnya, kita akan bahaginya berlainan daripada tambah, tolak dan juga darab. Kalau tambah, tolak dan juga darab, kita akan buat daripada belakang. Tetapi bahagi, kita akan buat daripada hadapan. Kalau tengok bentuk lazim bahagi pun, nya adalah sangat berlainan daripada bentuk lazim tambah, tolak dan juga darab. Okey? Jadi bahagi kita akan mula daripada depan. Kita akan abaikan dulu nombor yang di belakang ni, yang 4, 6, 7 ni kita abaikan dulu. Okey? Okay, cikgu padam blok garisan tu. Okay, so kita akan mula daripada depan. Okay, oleh kerana 3, kita akan mulakan dengan nombor 3. Oleh kerana 3 ini berada di bahagian bawah, jadi kita akan cari dekat tulang ikan dekat bawah ini nombor 3. Dekat mana nombor 3?
Okay, kalau tak ada nombor 3, kita akan cari nombor yang paling hampir dan lebih kecil daripada 3. Kalau kat sini sekarang, 3 tu antara sifar dengan 4, kan? Okay, contohnya 3 tu dekat sini 3. Sini 3. Okay, 3 tak termasuk dalam sifar 4. Dia berada di antara sifar dengan 4. Jadi kita ambil yang lebih kecil iaitu sifar. Jadi tulis saja dekat sini sifar. Dekat bawah pun sifar. Ingat tak? Sentiasa tulis bahagian atas dahulu. Atas, bawah, lepas tu tolak. Tolak dulu. 3 tolak sifar, 3. Selepas itu kita turunkan. Okay, turunkan nombor sebelahnya. 4. Sekarang kita ada nombor 34. 34 ni masih lagi berada di bahagian bawah. Jadi kita cari dekat bawah ni mana nombor 34. Kalau awak tengok dekat sini tak ada nombor 34. Tapi ada nombor 32, ada nombor 36. 34 tu berada di antara 32 dan juga 36. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ambil nombor yang lebih kecil daripada nombor yang kita cari. Sekarang kalau kita ambil 36, dia lebih besar, betul tak? Kan? Jadi kita ambil 32 yang lebih kecil. Bulatkan. Kenapa cikgu suruh bulatkan? Supaya awak tahu apa nombor yang awak perlu gunakan. Okay, sekarang kita isi dulu up to 2. Atas dulu, atas. Atasnya 8. Okay, jadi dekat sini kita isi 8. Bawahnya 32. Okay. Awak isi dah dengan kemas. Okay, tulisan cikgu tu oleh sebab cikgu guna laptop jadinya kurang kemas sikit. Jadi tolak. Atas bawah tolak. Tolakkan 4 tolak 2, 2. 3 tolak 3 sifar. Tak tulis pun tak apa. Sifar tu kalau berada di bahagian depan nombor, awak tak tulis pun tidak mengapa. Jadi sekarang awak ada 2. Atas bawah tolak, turunkan. Okay. 6. Sekarang awak ada nombor 26. Cari lagi 26 dekat bawah ni. 36 ada. Besar sangat. Okay, cari nombor lagi. 28 ada. Besar. Okay. 24. Yes. 24 lebih kecil daripada 26. Dan yang dekat dengan 26. Jadi atas. Atas adalah 6. Okay, atas tu 6 Yang tu atasnya. Bawah 24. Atas bawah. Lepas ya. Tolak. Belum lagi garisan. Okay, tolak dulu. 6 tolak 4 berapa? Tunjuk tangan. 6 tolak 4 berapa? Tunjuk jari awak. Berapa jawapan? Cikgu nampak awak kaki merah? Yes, very good. 2. Okay, 6 tolak 4, 2. Okay, 2 tolak 2 sifar. Tak payah tulis. Letak titik saja pun tak apa. Letak titik je. Okay. Jadi 2 atas bawah tolak sudah kita turunkan. Sekarang 27. Cari lagi dekat bahagian bawah ini. Tugas awak adalah mencari dan mencari dan mencari. 27. 27 berada dekat sini antara 24 dengan 28. Jadi nombor yang lebih kecil adalah 24. Bulatkan dan tulis atasnya 6. Bawahnya 24. Kemudian tolak. Okey, tolak 7 tolak 4, 3. 2 tolak 2, sifar. Jadi 3 ini, ada lagi tak nombor yang nak diturunkan dekat sebelah tu? Tak ada. Kalau tak ada yang nombor yang nak diturunkan, maksudnya kita dah habis bahagi. Okey, ada antara awaknya tambah lagi kosong dekat belakang tu. Tambah kosong lagi. Mana boleh? Dekat soalan tu mana ada kosong? Ni sampai 7 aja. Okey, kalau dah habis sampai 7 tu kita dah turunkan nombor yang terakhir dalam soalan tu kita dah turunkan. Maksudnya soalan awak dah habis jawab soalan. Kalau bawah ni, tengok jawapan yang bawah sekali ni, ni asyik kosong, itu maksudnya baki. Okey? Baki. Okey. Jadi, macam mana cara awak nak tulis jawapan? Awak akan tulis jawapan yang di atas dulu. Yang atas ni 866 baki baki 3. Okey, baki 3. Okey? Boleh? Boleh sih. Okey. Awak nampak tak kosong yang dekat depan ni? Kosong yang dekat depan ni, dekat jawapan awak dekat atas ini ada kosong ni kan? Kosong ini, kosong ini. Okey. Kalau kosong tu di bahagian hadapan, tidak ada titik perpuluhan, kosong yang di hadapan sekali itu tidak memberi apa-apa nilai. Jadi awak tak perlu pun nak
tulis kosong kat depan tu. Okey, ingat tak? Ya, untuk kosong di depan saja. Okey, kosong yang di bahagian belakang awak kena tulis. Okey, untuk kosong yang di bahagian depan, kalau tak ada nombor perpuluhan, tak ada titik perpuluhan tu, tak payah tulis. Okey? Cikgu, Oi, dalam buku latihan kah? Seda? Cikgu belum masuk buku latihan lagi. Cikgu masih terangkan. Okey. Siapa yang boleh tolong off mic sik? Okey, thank you. Okey, so jawapannya 866 baki 3. Kalau jawapan dekat bawah tu tidak sifar, yang paling last kali awak tolak tu awak si jumpa sifar, siapa? Ya, maksudnya baki. Jadi jawapannya awak tulis nombor yang di atas dahulu, nombor yang di atas ni 866. Kemudian awak tulis perkataan baki. Baki berapa? 3, nombor yang belakang bawah sekali tu. Okey, itu adalah cara bahagi bentuk lazim yang biasa. Ingat tak urutannya up to, atas, bawah, tolak dan kemudian turun. Okey? Ada yang tak ikut urutan up to, nya terlupa mau tulis jawapan yang dekat atas tu. Nya tinggalkan kosong. Okey, kelas. Satu lagi kelas, petua untuk awak tahu bahawa awak dah habis jawab adalah kalau soalan tu ada 1, 2, 3, 4, 3,467 ni ada 4 digit. Ada digit 3, digit 4, digit 6 dan juga digit 7. Okey. Jawapan dekat atas ni pun kalau awak mulakan satu persatu, okeynya mesti ada 4 digit juga. Tengok cikgu ada 3, yang ni soalannya 3,467 ada 4 digit kan? Okey. Jadi jawapan cikgu dekat atas ni pun ada 4 digit. Ada sifar 866. Okey? Ya cara untuk cek. Okey? Okey, ini adalah bentuk lazim biasa. Sekarang kita nak tengok okey, macam mana bentuk lazim kaedah pagar. Kaedah pagar. Okey, ini kaedah pagar. Okey. Kaedah pagar ni ada up to sahaja. Atas, bawah, tolak. Biasa turunkan. Kena cikgu berhenti tadi sebab ada orang buka mic. Okey. Atas, bawah, tolak. Okey, nyasi turunkan. Kita akan naikkannya ke atas. Tapi, untuk buat kaedah pagar ini, awak kena jarakkan nombor-nombor yang awak tulis tu. Sebab apa? Kalau awak letak nombor yang nombor soalan ni, macam 3, 4, 6, 7 ni, awak letak dekat-dekat, nanti awak akan jadi sangat keliru sewaktu awak nak menolak. Jadi, untuk kaedah pagar, sebenarnya awak memerlukan tempat yang lebih luas lah. Okey, jarak antara nombor tu perlu dia lebih jauh. Okey? Okey, yang sama aja. Awak masih perlukan darab. Okey, kita akan mulakan daripada depan. Okey, 3. Cari dekat bawah ni 3. Tak ada, kita akan ambil nombor yang lebih kecil iaitu sifar. Bulatkan. Okey? Jadi, atas sifar, bawah sifar, tolak. Okey, tok garisannya panjang. Okey, tolak 3, tolak sifar 3. Okey, sekarang untuk kaedah pagar ini, awak akan bawa nombor yang awak dah tolak dekat bawah ni tadi, naik ke atas, pergi sebelah. Jadi awak akan tulis dekat sini, letak di depan. Jadi sekarang nombor yang kita ada adalah 34. Sekarang sini, kita ada 34. Okey, sekarang kita cari dekat bawah tu 34. Okey, kalau tak ada, kita kena cari nombor yang lebih kecil. Okey, dan yang paling dekat. Dalam kes ini adalah ni 32. Jadi isi atas, ingat atas tolok. Mesti isi atas tolok. 8, bawah 32 dan kita tolakkan. Okey? 4 tolak 2, 2. 3 tolak 3, sifar. Letak titik saja pun tak apa. Okey, sekarang kita bawa naik ke atas. Okey, bawa naik ke atas. Bawa naik ke sebelah. Okey? Tulis saja. 2. Sekarang kita ada nombor 26. Okey, cari 26. Kalau tak ada, kita ambil nombor yang lebih kecil dan paling dekat iaitu 24. Isi atas dahulu. 6. Bawahnya 24. Kemudian kita tolak. Yang masih lagi guna up to. Atas, bawah dan juga tolak. Okey, jadi 6 tolak 4, 2. Cuma nyanyi tak ada turun. Saya dah buat turun. Apa yang awak perlu buat adalah awak bawa naik ke atas sebelah. Okey, jadi kita akan bawa naik yang ini ke atas sebelah.
Tulis saja 2. Okey, jadi sekarang kita ada 27. 27 cari dekat bawah ni. Okey, nombor yang paling dekat dan lebih kecil adalah 24. Jadi atasnya 6, bawahnya 24. Okey, 7 tolak 4 jawapannya 3. Okey. Jadi 3 ini, tandakan macam ini. Tandakan hashtag. Tempat yang terakhir sekali awak buat tolak tu nanti untuk kaedah pagar, awak tandakan hashtag. Macam ni. Untuk apa tandakan hashtag tu? Supaya awak tahu itu adalah tempat terakhir awak berhenti. Okey, jadi oleh kerana dia adalah 3, bukan kosong sebab 7 tolak 4, 3, ada nombor kan? Jadi inilah yang kita namakan sebagai baki. Jawapannya tetap sama. Cara nak tulis jawapan tetap sama. Kita tulis dulu nombor yang di atas tu. 866 baki baki 3. Panjangin dah. Okey. Okey. Boleh? Itu adalah 2 cara. Okey, satu bentuk lazim, satu lagi kaedah pagar. Okey. Kalau dalam video yang cikgu bagi hari tu, cikgu pun dah tunjuk video macam mana nak buat. Okey, kalau awak tak faham, awak tengok lagi berulang-ulang kali. Ataupun kalau awak masih lagi tak faham, awak boleh message cikgu dekat Telegram. Kita boleh buat video call, nanti kita belajar. Okey? Tapi, nak mesej cikgu janganlah awak mbak cikgu berloya. Okey, mesej cikgu untuk tanya aja. Mu berloya sikit-sikit ya boleh lah. Okey. Jadi sekarang, kita masuk kepada pelajaran kita hari ini. Kita nak bahagi 10, 100 dan 1000. Untuk tajuk darab, kita pernah belajar darab 10, darab 100 dan juga darab 1000. Okey, dan cikgu namakan 10, 100 dan 1000 ini sebagai nombor bertuah. Ingat lagi nombor bertuah 10, 100 dan juga 1000. Okey, persamaan nombor-nombor bertuah ini adalah ketiga-tiga nombor ini dimulakan dengan digit 1. Okey, digit 1, nyambulan dengan digit 1. Okey, digit 1. Okey, persamaan yang kedua adalah ketiga-tiga nombor ini diakhiri dengan digit sifar. Semua berakhir dengan sifar. Semua tiga-tiga nombor bertuah ini bermula dengan 1 dan berakhir dengan sifar. Perbezaannya adalah bilangan sifar untuk setiap digit bertuah ini adalah berlainan. Kalau 10, dia ada 1 saja sifar. Okey? Kalau 100, dia ada 2 sifar. Dan 1000, dia ada 3 sifar. Bilangan sifar inilah yang awak kena ingat. Senang je. 10, 1 sifar. 100 ada 2 sifar. 1000 ada 3 sifar. Okey. Boleh Okey. Waktu kita buat bahagi dulu, darab, untuk darab nombor bertuah, kita salin balik nombor tak bertuah, lepas tu kita tambah dengan sifar nombor bertuah ya kan? Okey. Untuk bahagi, okey, sebelum kita nak tengok macam mana bahagi dengan nombor bertuah ini, okey, kita fahami dulu konsep bahagi. Okey. Kalau cikgu ada 8 bahagi 4, okey, 8 bahagi 4, maksudnya cikgu ada 8 cupcake, okey, cikgu nak bahagikan kepada 4. Maksudnya kita nak buat kumpulan 4-4. Okey. 1, 2, 3, 4. Ini satu kumpulan. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang ini pula kumpulan yang kedua. Okey. So maksudnya sekarang untuk 8 bahagi 4, kita ada 2 kumpulan 4-4 untuk 8 biji cupcake. Okey, untuk 8 biji kek cawan. Ada 2 kumpulan. Tengok. 1, 2 kumpulan. Jadi sebenarnya 8 bahagi 4 itulah sebab itulah awak dapat 8 bahagi 4 jawapannya 2. Okey? Okey. Seterusnya, masih lagi cikgu ada 8 cupcake tapi cikgu ada soalan yang berlainan sekarang. Okey? Cikgu ada soalan 8 bahagi 2. Oleh karenanya bahagi 2, maksudnya awak kena buat kumpulan 2-2. Okey? Ini satu kumpulan 2-2. Ini satu lagi kumpulan 2-2. Kumpulkan yang 2-2. Yang ini satu lagi kumpulan. Yang ini satu lagi kumpulan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, kita sudah ada 4 kumpulan. 4 kumpulan 2-2. Jadi, untuk 8 cupcake, ada 4 kumpulan 2-2 dalam 8 biji kek cawan. Okey. Jadi, untuk 8 biji kek cawan ini, okey, 8 bagi 2 sama dengan berapa jawapannya? Jawapannya 8 bagi 2 sama dengan 4. Sebab ada 4 kumpulan. Okey, itu konsep bahagi. Okey. Kalau nombor kecil, bolehlah kita lukis.
bolehlah kita buat kumpulan-kumpulan. Tapi kalau nombor tu besar, contohnya sekarang cikgu ada emoji. Okey, cikgu ada 30 emoji. Okey, cikgu nak buat 30 bahagi 10. Okey, boleh. Nombor tu masih kecil lagi. Kita masih boleh buat kumpulan-kumpulan tu. Maksudnya sekarang bahagi dengan 10, kita nak buat kumpulan 10-10. Kiralah 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey, buat kumpulan. Yang ini lagi 10, buat kumpulan. Yang ini lagi 10, buat kumpulan. Sekarang, kalau kita buat kumpulan 10-10 tu, awak ada 3 kumpulan 10-10. Okey, maksudnya sekarang kalau 30 bahagi dengan 3, okey, awak akan dapat jawapan 3. Tetapi matematik selalunya ada cara yang lebih mudah. Sama macam awak buat darab nombor bertuah. Senang je kan? Salin nombor tak bertuah kemudian tambahkan sifar. Bahagi nombor bertuah pun sama. Ada cara yang lebih senang. Okey. Kalau awak ingat bahagi kan cikgu pernah ajarkan bahagi, dia berkawan dengan tolak. Okey, bila awak buat bahagi tadi pun awak akan buat tolak up to atas bawah tolak turun. Okey. Jadi dalam bahagi nombor bertuah kita akan tolak nombor. Okey, tolak nombor. Nombor apa yang kita akan tolak? Kita akan tolak nombor sifar. Awak tengok cara. Okey. 30 bahagi dengan 10. Kalau awak tengok 10 tu, tengok 10 ni ada satu sifar. Dekat 30 pun ada satu sifar. Kita boleh potong sifar tersebut. Okey? Potong sifar dekat sini dan satu sifar dekat 10 potong. Yang mesti berkawan potong ah. Awak tak boleh potong dekat 31, lepas tu awak potong dekat 10 ni dua sifar, tak boleh. Kalau potong dekat sebelah sini satu, dekat sebelah 10 tu potong satu. Okey, sampailah jawapannya tinggal satu dekat situ. 10 tu tinggal satu. Okey, jadi awak akan dapat jawapan ini, jawapannya yang kat depan tu. Ini jawapannya sekarang. Sebab sini dah satu, 3 bahagi 1, awak akan dapat jawapan 3. Okey? Okey, sedahal. Kita tengok lagi contoh. Sekarang, cikgu ada banyak kotak. Sekarang cikgu ada 200 kotak dekat sini. Okey, bayangkanlah kalau awak nak lukis 200 kotak ni. Okey, jadi sekarang kita nak buat 200 bahagi dengan 100. 100 tu nombor bertuah kan? Okey, boleh. Kita boleh buat. Kita boleh kira. Kita boleh buat kumpulan 100-100. Kalau daripada 200 kotak ini, kita buat kumpulan 100-100, kita akan dapat 2 kumpulan. Yang ini ada 100. Yang sini, kumpulan pertama ni ada 100. Okey, kumpulan yang kedua ni pun ada 100. Jadi kita sebenarnya dah dapat jawapan. Okey, 200 bahagi 100 sama dengan 2. Tetapi kan cikgu dah bagi tahu tadi, untuk bahagi nombor bertuah ada cara yang lebih mudah, iaitu kita main potong-potong sifarnya. Okey, kita tengok. Okey, 200 bagi 100. 200 ada sifar, 100 pun ada sifar. 200 ada 2 sifar, 100 pun ada 2 sifar dekat sini. Okey, apabila kita potong sifar yang dekat depan ni, dekat belakang ni pun kita kena potong juga. Kita buat satu persatu, okey? Kita potong satu dekat 100. Kemudian kita potong satu dekat 200. Potong dari belakang. Jangan potong dari depan. Okey, masih ada lagi sifar kan? Dekat 10 tu masih ada sifar. Dekat 20 pun masih ada sifar. Okey, kita potong lagi satu sifar dekat belakang tu. Dan kita potong satu lagi sifar dekat depan. Okey, sekarang dua-dua dah tak ada sifar. Okey, dan yang ini tinggal satu. Yang mesti tinggal nombor satu. Baru awak boleh dapat jawapan. Yang mesti tinggal nombor satu. Jadi jawapannya sekarang adalah 2. 2 bagi 1 sama dengan 2. Okey, sepa kita tengok contoh. Senang je. Okey, cikgu bagi kita buat sama-sama nombor 1. Pasti awak akan buat kita akan buat sama-sama nombor 1 dengan nombor 2. Awak akan buat nombor 3, 4, 5 lepas ni. Okey, tengok betul-betul lah. Okey. Tengok dekat sini, soalan nombor 1. 270 bahagi dengan 10. Okey, dekat 10 ada satu sifar. Dekat 270 ni pun ada satu sifar. Jadi kita akan potong dari belakang dulu. Kita potong potong satu dekat sini. Jadi dekat 270 ni pun kita potong satu. Sekarang yang 10 ni dah tinggal satu. Okey, bila ni dah tinggal satu, kita dah boleh dapat jawapan. Yang mana jawapannya? Yang inilah jawapannya. Jadi jawapannya adalah 27. Okey, okey. Kita tengok nombor 2. Tengok nombor 2. Tengok nombor 2. 5,000 bahagi 100. Kalau awak tengok dekat sini, dekat 100 ni ada 2 sifar. Ada 2 kan? Dekat 5,000 ni ada 3 sifar. Mesti sama.
Tak sama tak apa. Okey, asalkan kita buatkan yang bahagi 100 ini, dia tinggal satu. Yang mesti tinggal satu. Okey, jadi kita potong dari belakang. Potong sifar tu, belakang tu. Yang dekat 5,000 ni pun kita potong satu. Awak tak boleh potong sifar yang dekat 100 ni saja. Lepas tu yang dekat 5,000 ni awak tak potong, tak boleh. Dia mesti ada kawan, potong sekali. Okey, potong satu dekat 100, potong satu dekat 1,000. Dari belakang. Okey, ada lagi sifar. Okey, dekat sini pun ada sifar. Sini pun masih ada lagi sifar. Jadi kita potong lagi satu dekat sini. Dan dekat sebelah tu pun jangan lupa potong satu. Sekarang kalau awak tengok, yang 100 tu tadi, kita dah potong 2 sifar. 5,000 pun kita dah potong 2 sifar. 100 tu dah tinggal satu. Bila 100 tu dah tinggal satu, kita tak ada sifar lagi nak potong. Maksudnya kita dah dapat jawapan. Mana jawapannya? Inilah yang tinggal yang kita belum potong lagi. Jadi jawapannya adalah 50. 5,000 bahagi 100 sama dengan 50. Okey, sekarang pensel pegang. Pegang pensel awak. Okey, kertas awak tadi ataupun buku, salin soalan nombor 3. 4,800 bahagi 100. Okey, cikgu nak buat soalan nombor 3. 4,800 bahagi 100. 48. Siapa jawab Petek? 48. Yeay. Senang macam mana? Sekejap saja awak dah dapat jawapan. Awak tak perlu pun buat bentuk lazimnya. Awak dah dapat jawapan dah. Macam ni awak mualah tadi? Awak potong sifar yang dekat sebelah belakang untuk satu. Yes, betul 48. Okey, kejap dulu. 48. Yes, betul 48. Very good. Cikgu. Okey. Okey, off mic lo. Off mic. Okey. Tadi kan awak buat macam tu kan? Potong sifar yang kat belakang tu satu. Potong sifar yang dekat depan tu satu. Yang mesti ada kawan. Awak potong belakang satu. Depan pun mesti potong satu. Jadi yang tu ada lagi sifar kan? Potong. Yang tu masih ada lagi sifar, potong. Sekarang ini dah tinggal satu. Awak dah boleh dapat jawapan. Mana jawapannya? Yang ni 48 ni awak belum, yang awak tak potong lagi. Jadi betul, jawapannya 48. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Dengar. 6. 6. Okey. Ada jawapan lain tak? 7. 7. Ada jawapan lain. 6. 6. 6. Siapa jawab? Jawab. 6. Okey. 6. Betul. Okey. Off mic dulu. Okey. Betul. 6 jawapannya. Sekejap je awak boleh dapat jawapan kan? Okey, jadi macam mana awak buat tadi? Awak potong dari belakang kan? Potong sifar yang ini, potong sifar yang ini. Mesti potongnya, mesti ada pasangan potong. Awak tak boleh potong dekat 1,000 ni saja, dekat 6,000 ni awak tak potong. Tak boleh. Mengajuknya kelak. Okey, yang mesti ada pasangan. Jadi, masih ada lagi sifar. Potong lagi. Potong. Okey. Masih ada lagi sifar. Potong dan potong. Yang ini dah tinggal satu. Okey, bila yang ini tinggal satu, jawapannya yang kat depan ni lah yang awak tak potong. Jadi jawapannya 6. Okey, soalan nombor 3. 20. Cepat je. Okey. Very good. Off mic dulu. Off mic. Okey, very good. Awak jawab 20. Okey, jom kita check. Potong belakang. Potong situ. Potong lagi. Potong lagi. Ingat, mesti ada pasangan. Okey. Potong lagi. Potong lagi. Sini dah tinggal satu. Maksudnya kita dah habis potong. Okey. Walaupun dekat sini, dekat depan ni 20 masih ada sifar. Tapi oleh kerana dekat 1,000 ni dah tak ada sifar nak potong. Jadi awak tak boleh potong sifar tersebut. Nyasa ada pasangan mau potong. Jadi tinggalkan saja dia dekat situ. Jadi inilah jawapannya. 20. Okey? Boleh? Senang? Boleh. Okey. Sekarang. Okey. Sekarang, kalau kita bahagi nombor bertuah ini, pun kita boleh bahagi nyada baki. Yang tu tadi semua saya ada baki kan?
Semua saya dah baki. Tapi lepas tu awak akan tengok bahagi nombor bertuahnya dah baki. Ni asyik main potong. Ni asyik main potong. Tapi ni senang aja. Saya boleh guarantee dengan awaknya senang. Okay, next. Okay, sekarang kalau awak tengok dekat sini, saya ada 29 emoji. Okay, soalannya sekarang, 26. Okay, soalannya sekarang adalah saya nak buat 26 bahagi 10. Maksudnya, kita akan kumpulkan kumpulan 10-10. Okay. Dua ikit tu, dua barisan tu. Okay, ini dengan ini, saya boleh kumpulkan 10-10. Tetapi yang dekat bawah ni, tinggal 6 saja. Dia tak cukup untuk kumpulkan 10-10. Okay, jadi apa yang saya ada sekarang adalah saya ada dua kumpulan 10-10 dan saya ada baki 6. Kalau awak buat bentuk lazim, awak pun akan dapat jawapan 2 baki 6. Okay, 2 igit kumpulan lengkap 10. Yang belakang tu bakinya. Saya dapat di dalam kumpulan 10-10 lagi. Yang baki. Okay, 2 baki 6. Okay, tapi cara untuk nombor bertuah tu ni kan ada cara yang lebih senang. Okay, jadi cikgu tunjukkan dengan awak. Okay, kita tahu bahawa nombor 26 itu, yang belakang tu adalah rumah sa. Yang depan tu adalah puluh. Kalau awak tengok 10 ni, dia adalah rumah puluh. Betul tak? 10 rumah puluh. Jadi, awak letaklah satu garisan dekat sebelah puluh. 2 atau puluh kan? Dekat belakangnya awak letak satu garisan untuk pisahkannya. Okey, kemudian yang mana satu baki? Yang belakang ini baki, 6 ini baki. Yang di depan itu adalah jawapannya. Jadi jawapannya awak akan dapat 2, sama juga 2 baki 6. Senang aja. Okey? Okey, kita pula lagi contoh. Okey, kita pula lagi contoh. Okey. Kalau yang ini pula 682 bahagi 10. Sama juga, masih lagi bahagi nombor bertuah. 10 tu nombor bertuah kan. Kalau kita buat bentuk lazim, kita akan dapat jawapan 68 baki 2. Tu cikgu tunjuk bentuk lazim tu cikgu dah pun awal-awal. 68 baki 2. Okey, 68 bagi 2. Okey, sekarang. Okey, kita nak buat cara yang special untuk nombor bertuah. Okey. Jadi awak tahu, kita tengok dulu tu lah. Tengok dulu kita buat daripada depan. Okey, kemudian yang ni awak boleh tengok kemudian. Kita nak tengok cara mudah. Awak tahu bahawa 682, tengok yang sebelah sini. 682 ini, okey. Sekejap, cikgu tukar. Okey, 682. 2 itu adalah rumah sa. 8 itu adalah rumah puluh. 6 itu adalah rumah ratus. Jadi awak tahu bahawa bahagi 10, 10 ini adalah puluh. Okey, 10 itu adalah puluh. Jadi, awak buatlah garisan dekat sebelah puluh. Situ puluh kan, yang ini puluh kan. Buat garisan sebelahnya kat sini. Okey? Okey? Boleh? Jadi sekarang, jawapannya yang dekat depan ni, 68 ni adalah jawapan. Okey. Yang dekat belakang ini adalah bakinya. Jadi jawapan ini adalah 68 baki 2. Sekejap cikgu tulis. Jadi jawapannya adalah 68 baki 2. Okey? Okey? Okey. Next. Tengok yang ini. Ini bahagi dengan 100. 100 itu pun nombor bertuah. Okey, 100 pun nombor bertuah. 706 bahagi 100. Kalau kita buat bentuk lazim, okey, kita buat satu persatu macam ni. Okey, awak akan dapat jawapannya 7 baki 6. Okey, 7 baki 6. 7 baki 6. Sekarang kita nak tengok cara yang mudah. Okey, untuk bahagi nombor bertuah. Okey, ini 100. Awak tahu ini 10, yang depan ni adalah ratus. Okey, 10 ratus. 100 ini awak tahunya ratus. Jadi sekarang kita tak lagi buat garisan dekat sebelah rumah puluh. Sebab 100 ni adalah ratus. Jadi kita buat garisan dekat ratus. Ratus kat situ kan? Jadi buat garisan dekat ratus. Okey, sebab apa? Sebabnya bagi 100 tadi. Buat garisan dekat ratus. Jadi sekarang yang dekat depan ini adalah jawapan. Yang dekat belakang ini adalah baki. Jadi jawapannya adalah 7 baki 6. Sama kan? Kalau tengok jawapan dengan yang ini.
Sama kan? 7 baki 6. Ini pun 7 baki 6. Cuma bezanya yang ini dalam bentuk lazim. Yang ini awak kira secara mental aritmetik. Okey? Boleh? Faham si Aiman? Faham si Aiman? Aiman. Faham. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang cuba awak teka. Dekat mana sebenarnya? Okey, kalau tengok ini bentuk lazimnya, okey, tak payahlah tengok bentuk lazim tu dulu. Awak dah terror dah. Okey, bentuk lazim ni nanti awak buat banyak kali, okey? Sekarang awak tengok, okey, 9,302 bahagi 10. Lupa cikgu kasih tu bagi 10 sama dengan berapa? Okey, sekarang bagi tahu cikgu, dekat mana kita nak buat garisan pemisah tu? 9. Dekat 9? Dekat 9 kah? Sini kita nak buat garisan pemisah. Ingat tu bahagi 10. Kosong dengan 2. Yes, very good. Kena kita pola antara kosong dengan 2. Sebab, okey, 2 tu rumah sah. Sifar tu rumah puluh. Sekarang kita bahagi dengan 10. Kita tahu 10 tu puluh. Jadi, kita buatlah garisan di antara rumah, selepas rumah puluh. Kasih tok garisannya. Jadi, yang dekat depan tu adalah jawapannya. Yang di belakang tu adalah bakinya. Jadi, jawapannya adalah 930 baki 2. Senang kan? Okey. Dah habis slide saya. Okey. Cuba awak tengok soalan tu. Tengok yang cikgu tulis dekat atas tu. Tunggu dulu. Cikgu tukar pen warna hitam. Okey. Cuba buat yang tu. 2,340 bahagi 10. Bagi 100. Okey. Berapa jawapannya? 2,340 bahagi 100. Okey, Fayat. Berapa jawapan Fayat? Fayat on mic. Fayat angkat tangan tekan. Fayat on mic. Bagi jawapan. Jawapannya 930. Kejap. Fayat dulu. Fayat berapa tek? 23 bagi 4. 2. 23 bagi 4. Okey. Hampir tepat. Ashraf, berapa Ashraf? Ketiga. Ha? 3. Di 3. Berapa jawapan? Ashraf, berapa jawapan Ashraf? Ashraf pola, berapa jawapan Ashraf dapat? 930 bagi 4. Allah, Ashraf. So pola yang atas tu, Ashraf. Nak 2,340 bahagi 100 tu. Okey, off mic dulu. Jawapan Fayat tadi hampir tepat tak si hampir tepat? Okey, sekarang kita tengok Okey, cikgu tukar pen dulu warna merah. Okey, sekarang awak tengok 2,340 ni bagi 100. Kita tahu bahawa 100 tu nombor bertuah dan 100 tu adalah ratus. Jadi sekarang kita akan buat pemisah ataupun garisan pemisah tu dekat rumah ratus. Situ apa? Situ sah. Situ puluh. Kena pi saya tu. Situ lah ratus. Okey, ratus. Jadi kita akan buat selepas rumah ratus garisan pemisah ya. Kita buatlah garisan dia dekat situ. Okey. Jadi yang dekat depan tu adalah jawapan. Yang dekat belakang tu adalah baki. Jadi jawapannya adalah 23 baki. Cikgu saya sambung tepi ya. Baki 40. Fayat tadi kata 23 dah betul. Cuma Fayat kata baki 4. Baki 4 salah. Tengok belakang tu adalah 40. Jadi jawapannya 23 baki 40. Okey? Boleh? Boleh? Okey, itu sahaja. Lepas tu, cikgu akan letakkan video ini. Sekejap cikgu end dulu. Cikgu akan letak video ni nanti dalam grup. Cikgu akan masukkan dalam YouTube. Cepat end. Okey, dah. Okey. Jadi sekarang, ada yang si faham macam ni nak bahagi dengan nombor 110 dan juga 1000, nombor bertuah. Senang sih.
Kalau dekat bahagian depan dengan bahagian belakang tu dia ada kosong, awak potong kosong-kosongnya dulu. Sampailah nombor bertuah tu tinggal satu. Nombor bertuah yang mesti tinggal satu. Barulah awak dapat jawapan. Kalau bahagi dengan nombor bertuah, nya si dapat potong kosong-kosong nak, si dapat potong kosong-kosong. Jadi awak buat garis pemisah. Kalau bahagi dengan 10, awak buat garis pemisah selepas 10. Kalau bahagi dengan 100, awak buat garis pemisah selepas 100. Kalau bahagi dengan 1000, awak buat garis pemisah selepas 1000. Okey, boleh? Boleh? Okey. Dan okey, Boleh. untuk bentuk lazim bahagi, awak kena ikut urutan up to tu. Atas, bawah, tolak, turun. Okey, kalau pagarnya saya dah turun, yang bawa naik ke atas balik. Okey, bentuk lazim yang biasa ya. Atas, bawah, tolak, turun. Jangan skip step ya. Ada orang skip. Bawah, tolak, turun je dia buat. Atasnya si buat. Bawah, tolak, turun. Bawah, tolak, turun. Lala saya dah jawapan dekat atas kosong. Okey, yang mesti atas, bawah, tolak, turun. Buat satu persatu. Jangan turunkan dua nombor sekaligus. Sebab apa? Sebab cikgu tak nak nanti awak terbiasa. Kelak awak salah pula. Okey, buat satu persatu. Kecuali kalau awak dah terror lah nak turunkan dua nombor sekaligus. Dua nombor sekaligus turunkan tu kita boleh buat untuk dua nombor pertama saja. Nombor yang belakangnya si boleh turun 2 nombor. Mesti turun sikit-sikit aja. Okey, boleh? Boleh? Ada soalan sih? Siapa ada soalan? Siapa ada nak tanya soalan? Okey, now. Cikgu akan bagi latihan nanti dalam grup. Okey, latihan ini nya bukan latihan buku aktiviti ya. Buku aktiviti awak boleh selesaikan yang muka soal 42 tu, yang bawah tu. Selesaikan ah. Okey. Untuk latihan ni nanti, okey, awak kena salin dalam buku latihan awak dan selesaikan. Okey, salin dalam buku latihan, selesaikan. Satu lagi, bila menyalin dalam buku latihan tu, buatlah kemas-kemas. Satu petak, satu digit. Dan garisan buatlah buatlah guna pembaris. Janganlah ada banyak ular. Cikgu semak pening pala cikgu. Okey? Dan Cikgu hampir lah. Bukan 45. awak tahu cikgu. Memang cikgu sompola sampai bukan 45. Okey. Cikgu, Dan Cikgu boleh ke buat besok? boleh, senang salah cikgu. Cikgu belum beri lagi. Latihan untuk minggu tu cikgu bagi lepas tu. Lepas cikgu habis kelas kelak. Cikgu bagi dalam grup. Okey. Okey. Latihan yang hari untuk minggu tu nya bukan yang dalam buku aktiviti ya. Okey, awak kena salin dalam buku latihan awak. Dan tolong salin dengan kemas. Satu petak, satu digit. Okey, boleh? Dan tolong siapkan latihan. Cikgu bukan suruh awak pula semua latihan yang cikgu bagi adalah masa sehari. Awak boleh buat hari tu 5 soalan, esok 5 soalan, tulat 5 soalan. Okey, sampailah habis. Okey, bila awak dah habis, snap gambar bagi dengan cikgu. Yes. Cikgu perlu pakai pagar ke bentuk lazim? Terpulang awak. Tapi ingat, kalau guna pagar, make sure awak jarakkan nombor tersebut. Mun awak si jarak, kelaknya terlalu dekat, awak sendiri yang keliru nak tulis nombor ya. Nak tolaknya kelak. Okey, boleh? Boleh. Okey, terpulang awak. Awak nak guna pagar, awak nak guna bentuk lazim panjang bahagi tu, boleh. Mana-mana yang awak suka dan selesa. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Tidak. Okey, kalau tak ada soalan lain, tolonglah hafal sifir. Cikgu, mu dekat sekolah tak dapatlah cikgu paksa-paksa awak hafal sifir. Tapi awak dekat rumah tu, awak kena ada inisiatif sendirilah. Once awak dah hafal sifir, awak akan dapat buat soalan darab dengan soalan bahagi dengan sangat cepat. Okey? Once awak dah hafal sifir, awak boleh buat soalan bahagi dan soalan darab dengan sangat cepat. Sebab ada orang buka mikrofon. Sebab ya suara cikgu berdabel-dabel. Okey? Okey? So, hafallah sifir awak. Buat latihan. Jangan malas. Okey? Cikgu saya dah suruh siap kini-kini. At least satu hari tu awak buatlah separuh kah? Esok buat lagi kah? Sampai habis. Okey? Jangan siap habiskan. Okey? Begitu juga dengan subjek-subjek yang lain. Okey? Buat semampu yang mungkin. Bukannya kini-kini siap sih. Awak boleh buat dalam masa seminggu. Okey, latihan minggu ini, siapkan untuk minggu ini. Jangan bawa sampai minggu depan. Menawak sampai minggu depan, awak bawa, awak yang akan
bertimbun latihan awak kelak. Okay, boleh? Apa-apa soalan, boleh tanya dengan cikgu. Ataupun ibu bapa awak boleh message cikgu dekat Telegram lah untuk tanya. Okay, cikgu boleh ajar lagi kelak. Okay, boleh? Boleh. Okay, jadi sekarang cikgu nak awak senyum lo, cikgu nak ambil gambar. Ada sesuatu. Nak Ada sesuatu. Okay, 1, 2. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, now, sekarang. Kejap. Cikgu pola pilihan lo. Belum habis record cikgu. Okay, dah. Jadi, cikgu nak awak left. Sebab cikgu ada kelas dengan Ibnu Sina lepas tu. Okay, so kelak bawa cikgu bagi latihan lah. Esok bagus cikgu bagi. Okay, siapa yang boleh masuk tu? Boleh rujuk dalam video cikgu. I can. Bye. Iya. Bye.